Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Ilham bin Kamarudin dan kami dari DTA 3A. Okey, pada kali ini kami akan membentangkan tentang impak dasar ekonomi baharu ke atas peningkatan ekonomi Bumi Putera selepas tragedi 13 Mei 1969. Dasar ekonomi baru iaitu DEB dilaksanakan sepenuhnya melalui rancangan Malaysia Kedua yang bermula pada tahun 1971 ekoran tragedi 13 Mei 1969. DEB dirangka bagi mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara golongan Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. Hal ini demikian kerana pengembangan ekonomi negara masih tidak dapat meningkatkan taraf orang Melayu seperti taraf hidup orang Melayu ketika itu. Hanya menjalankan aktiviti sektor pertanian sebagai petani dan bercocok tanam sahaja, di mana ia merupakan punca sumber utama bagi meningkatkan ekonomi pendapatan mereka. Di menentukan kejayaan DEB, kerajaan telah mengubah rangka guna tenaga mengikut kaum untuk memindahkan buruh di antara sektor yang dilakukan daripada penyertaan buruh dalam kegiatan yang dapat menghasilkan daya pengeluaran yang lebih tinggi. Oleh itu, peranan agensi dalam DEB dapat dianggap sebagai institusi nasionalisme ekonomi Bumi Putera yang berkesan dan simbolik. Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, ekonomi Malaysia pada ketika itu banyak dipengaruhi oleh penjajah yang membuat pelbagai langkah bagi memperbaiki dan memperkembangkan ekonomi negara. Penjajah British menggalakkan perkembangan masyarakat secara plural melalui amalan pecah dan perintah. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, dasar ekonomi baru DEB telah dilancarkan oleh kerajaan. DEB ialah program selama 20 tahun kerajaan iaitu bermula pada tahun 1970 hingga tahun 1990 yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. DEB dilancarkan sebagai sebahagian daripada strategi Tun Abdul Razak yang menyeluruh bagi menyatukan dan membangunkan semula negara selepas pengalaman yang mengejutkan pada tahun 1969. Nama saya Muhammad Naimuddin bin Maksudi daripada kelas DTA 3A. Saya daripada grup 5 nak bentangkan tentang perkara utama yang diutarakan atau dibangkitkan oleh penulis. Perkara utama yang diutarakan dan dibangkitkan oleh penulis adalah berkenaan dengan impak dasar ekonomi baru ke atas peningkatan ekonomi Bumi Putera selepas tragedi 13 Mei 1969. Tun Abdul Razak telah melakukan satu penambahbaikan dan mengatur semula strategi ekonomi dalam menyelesaikan masalah perkauman antara kaum dengan mewujudkan sebuah sistem ekonomi yang dapat mengelakkan jurang perbezaan yang ketara antara pelbagai kaum di negara kita. Selain itu, Tun Abdul Razak telah membuat penyusunan semula dasar ekonomi negara dengan mengubah cara hidup tradisional orang Melayu ke arah ekonomi yang moden. Seterusnya, Tun Abdul Razak telah mengarahkan unit perancangan ekonomi Jabatan Perdana Menteri untuk membentuk suatu dasar ekonomi yang dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru DEB. Matlamat DEB ini ialah untuk yang pertama, menyusun semula masyarakat supaya tidak wujud pengenalan kaum berdasarkan ekonomi. Kedua, membasmi kemiskinan dengan meninggikan taraf pendapatan. Dan yang terakhir, menambahkan peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Seterusnya, faktor utama isu yang dibangkitkan menjadi tarikan. Isu yang dibangkitkan oleh penulis dalam artikelnya adalah menarik kerana perkara tersebut telah memberi banyak sumbangan dalam mengatasi masalah dan meningkatkan ekonomi rakyat Bumi Putera. Dasar ekonomi baru DEB ini telah banyak membantu dalam mempercepatkan proses pembasmian kemiskinan dan mewujudkan peluang pekerjaan yang pesat dan produktif serta penyediaan perkhidmatan sosial dan kemudahan seperti pelajaran, kesihatan, perumahan, bakalan air dan elektrik kepada rakyat Bumi Putera. Selain itu, DEB ini juga telah membantu rakyat Bumi Putera dengan meningkatkan pendapatan rakyat. Oleh itu, sebahagian besar kehidupan rakyat yang miskin telah menjadi bertambah baik dan tidak lagi terbeban untuk menyara kehidupan mereka hasil daripada pelaksanaan DEB ini. Seterusnya, isu ini menjadi lebih menarik kerana hasil daripada pelaksanaan DEB ini telah mengurangkan keadaan tidak seimbang dari segi pendapatan, guna tenaga dan hak milik harta serta membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan Bumi Putera. DEB ini merupakan satu perintis dan contoh dalam memberi makna baru kepada perkataan pembangunan dan juga pengagihan semula pendapatan, kekayaan dan kuasa.
Nama saya Muhammad Syahid Aiman bin Mat Nizam. Hari ini saya ingin membuat pembentangan impak-impak dasar ekonomi baru terhadap rakyat Malaysia. Seperti yang kita tahu, Syarah 13 Mei adalah syarah hitam bagi rakyat Malaysia. Ia melibatkan 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Selepas tragedi ini, barulah tertubuhnya dasar ekonomi baru. DEB ditubuhkan untuk merapatkan jurang ekonomi Melayu dan bukan Melayu. Oleh itu, kita janganlah berpuak dan tidak menghormati kaum lain, kerana ia akan menimbulkan masalah dan juga tidak mustahil tragedi 13 Mei akan berulang kembali. Nama saya Muhammad Syamil bin Sajri daripada grup 5, kelas DTA 3A. Jadi hari ini saya akan menjawab soalan nombor 7, dan soalannya adalah, adakah artikel ini dapat mengubah atau memberi kesan terhadap cara berfikir anda tentang perkara yang dibangkitkan dalam artikel tersebut? Jadi jawapannya adalah ya. Sedikit ayat daripada artikel tersebut telah menyatakan bahawa peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada bulan Mei tahun 1969 membuktikan dengan cukup jelas bahawa wujudnya perasaan syak wasangka dan perasaan pemusuhan yang amat ketara dalam kalangan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Jadinya, rakyat tidak perlu mempunyai sifat-sifat yang tidak sopan seperti berhasad dengki dan cemburu dengan kelebihan seseorang. Ini akan mengakibatkan pengunduran kemajuan manusia, bangsa, agama dan negara. Bagat au dengan tebing merupakan salah satu peribahasa yang boleh dikaitkan dalam permasalahan ini, yang bermaksud apabila rakyat saling bekerjasama antara satu sama lain, berganding bahu, akan dapat menyelesaikan setiap masalah dan dapat memajukan manusia, bangsa, agama dan negara. Yang kedua, saya akan menjawab soalan 8. Dan soalannya adalah, apakah ilmu pengetahuan baru yang boleh diperoleh daripada artikel tersebut? Jadinya, ilmu barunya adalah setiap bangsa dan masyarakat perlulah berfikiran terbuka dan berfikiran di luar kotak untuk mencapai kejayaan dan kemajuan bagi diri sendiri, bangsa dan negara. Mandian sepan diisi madu merupakan peribahasa yang boleh dikaitkan dengan masyarakat, yang bermaksud orang dari golongan bawahan tetapi kaya dengan ilmu. Jadinya, apabila bangsa dan masyarakat mempunyai ilmu untuk mencipta sesuatu dan berjaya untuk memajukan diri sendiri, ini akan dapat meningkatkan nama negara Malaysia dan diri sendiri, agama, bangsa dan negara. Lepas tu, nama saya Muhammad Hazwan bin Muhammad Sohail dari kelas DTE 3A, dan saya akan meneruskan pembentangan daripada grup 5, kumpulan 5 mengenai impak-impak dasar ekonomi baru terhadap rakyat Malaysia. Dan saya akan meneruskan ke topik implementasi ilmu pada masa hadapan. Yang kita tahu, generasi pada hari ini perlu diingatkan mengenai kenapa dasar ekonomi baru ini perlu diketengahkan, sebab melalui kita punya sejarah 13 Mei yang hari itu kita perlu sentiasa mengingatkan generasi-generasi baru maupun generasi-generasi yang lama yang kadang-kadang kita terlupa mengenai kenapa diterapkan pada masa itu. Dan sebenarnya penulisan-penulisan seperti ini perlulah diketengahkan agar kita, seperti saya cakap, perlu diingatkan. Dan menerusi peningkatan mutu kajian artikel pula, kita perlulah mengkaji masalah sosial yang meningkat seiringan dengan kemajuan ekonomi yang kita kecapi pada hari ini, dan cadangan-cadangan penambahbaikan, iaitu penulisan-penulisan yang seperti ini perlulah ditafsirkan kepada media-media yang lebih menarik, atau seperti rancangan televisyen, drama ataupun filem-filem bersejarah yang kita tahu lebih menarik minat generasi-generasi muda pada hari ini. Okey. Dengan itu, sekian, terima kasih.